belajar IPG juga. Jadi jadi insyaAllah pertama kali saya sekali lagi saya mengucapkan terima kasih terima kasih kepada pihak Fakulti Bahasa dan Komunikasi SPK kerana menjemput saya untuk berkongsi sedikit pengetahuan yang saya tahu berkenaan dengan tajuk ni, iaitu Research and Innovation, penyelidikan dan inovasi. Sebelum saya mulakan presentation saya berkenaan dengan tajuk ni, saya mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada banyak terima kasih, kan jadi panjang masya-Allah kepada pihak fakulti kerana ini kira macam sebahagian daripada program sabbatical saya lah ke sini. Jadi saya diberikan cuti sabbatical oleh pihak UIA ke sini dengan satu grant GREX, iaitu GREX bersama pasukan penyelidik di UNISA, dan insya-Allah dalam timeline, kita punya timeline untuk projek ni insya-Allah ke arah tu juga. Jadi insya-Allah fakulti akan dapat nama, insya-Allah kita akan naikkan nama fakulti. Jadi berkenaan dengan research and innovation. Jadi sebelum saya mulakan tajuk ni, saya menceritakan, saya nak share berkenaan dengan saya. Saya sebenarnya ialah lecturer bahasa Arab, tak ada langsung IT. Jadi saya BA Arabic Language and Literature 93. Masa tu zaman orang balik Timur Tengah tekan komputer, bukan buka pakai start button tu, ada yang pakai button macam buka lampu, tutup lampu. Kemudian master, cuma PhD saya dalam Instructional Technology. Jadi memang lari daripada bidang bahasa Arab. Memang itu memang arahan daripada ketua jabatan pada masa tu. Dia nampak bidang pengajian bahasa boleh dinaikkan dengan cara tu, dengan cara yang integrate dengan instruction technology. Jadi di UIA sendiri ada 3 orang yang bidang perkhususan di bidang tu, iaitu saya, Dr. Fihan dan Dr. Abdullah. Dan insya-Allah saya nampak bakat-bakat tu ada di fakulti ni. Dr. Gambar dia pegang bakat ni, push dia. Cuma dia orang kena push. Insya-Allah dia boleh naik. Dan dia kemudian boleh collaborate kan, ambil satu dia punya ni, letak dalam satu kluster. Jadi dia boleh gerakkan fakulti secara serentak, sama-sama naik. Jadi itulah bermulanya penglibatan saya dengan inovasi. Sebelum tu saya kan, jadi disebabkan saya penglibatan saya dalam bidang e-learning. Okey. Tadi ada sekarang ni kita di Fakulti Bahasa dan Linguistik. Kalau kita ni di Fakulti ICT, mungkin kita dah nampak kita innovation. Kita memang itu kita punya, kita menghasilkan produk. Tapi kita ni sekarang ni kita Fakulti Bahasa, TNL, Teaching and Learning. Ke mana kita nak masukkan kita punya bidang kita ni ke arah research and innovation. Jadi kalau ikut traditional, kita sekadar teaching and learning, kita teaching. Lepas tu kita student kita grad, mungkin lepas tu kita tak ada apa-apa. Kita mungkin potensi ada, tapi kita tidak maximize dia punya potential untuk kita arahkan ke arah research and innovation. Jadi teaching and learning kita bidang ni pun tajuk ni pun luas. Bukan sekadar teaching and learning, bidang pengajian bahasa macam sekarang ni, macam mana kita sebagai educators, lecturers, faculty administrators, kita berfikir macam mana kita nak arahkan kita punya fakulti, kita punya student, kita punya staff ke arah research and innovation. Jadi teaching and learning kena berdasarkan sedikit lah yang experience yang saya lalui. Sebab saya ni
kira baru jugalah saya. Saya sebenarnya dapat PhD 2011 aja. Jadi saya melibatkan diri dalam 5 tahun, baru 5 tahun. Bukan orang lama, saya bukan otai pun. Saya masih belajar. Jadi research. Jadi kita kena kaitkan dengan, kita kena integrate dengan research supaya kita bidang yang kita buat sekarang ni kita cari macam kita teaching and learning. Tetapi apa masalah yang kita hadapi? Di situ bila kita hadapi masalah, kita akan cuba cari solution. Bila kita cari solution, kita akan buat research. Jadi kita kena push dan kita kena cari apa masalah ni, kita buat research. Okey. Tapi cara biasa ni, bila kita buat research, ini cara yang biasa lah. Kena turn lampu ni dulu. Lampu tak menyala nanti tak jadi innovation kan. Dia lampu menyala kan. Okey. Jadi conference ni biasalah kan. Bila kita teaching and learning, kita punya KPI, kita teaching and learning teaching hours, selepas tu kita punya KPI, kita kena present papers, conference paper, publication kan. Yang ni publication lepas ni lah. Tetapi sekarang ni innovation. Okey, innovation. Inovasi. Ada kementerian apa? Nama inovasi. Okey. Jadi sekarang ni macam mana kita nak masukkan bidang kita ni ke dalam innovation, teaching and learning, pengajaran dan pembelajaran bahasa. Okey. Sekarang ni balik kepada tajuk asalnya, iaitu sekarang pagi ni kita kena start dengan teori sikit lah. Teori tu dia sejuk sikit lah. Dia sejuk sikit lah. Okey. What is research? What is innovation? Okey. Jadi sekarang ni kita ni, kalau kita nak buat research and innovation ni, sebenarnya bidang tu luas. Tapi kalau kita compare dengan kita compare bahasa Arab dengan bahasa Inggeris, bahasa Arab dia memang tertinggal. Jadi bahasa Arab ni dia potential dia besar, dia boleh follow, dia boleh ikut English. Dia ambil yang English dah buat, dia cuma model-model. Dia buat satu benda, cari benda baru dalam bahasa Inggeris dan dia masuk ke dalam bahasa Arab, dia adapt tu jadi satu projek. Okey. Jadi kalau kita nak cari satu buat research dalam berkaitan dengan innovation ni, kita boleh kaji antaranya benda ni saja pun dah jadi satu benda yang besar. Macam mana 21st century learners, dia orang belajar. Dia orang belajar macam mana dia belajar, kita belajar dulu. Caranya berbeza-beza. Jadi ni orang kata apa ni, sekadar gambar untuk kita bagi apa, brainstorming the idea lah. Macam mana kita nak dapatkan fokus ataupun area untuk kita buat research ataupun nak cari innovation. Jadi bila kita jumpa satu problem, kita nak cuba cari solution. Jadi bila kita jumpa solution, bila kita nak berfikir untuk mendapatkan solution, maka di situlah berlakunya satu pemikiran untuk kita cuba dapatkan inovasi untuk selesaikan masalah tu. Solution to a problem. Okey, ini inilah ni teori dah ni. Ni apalah ni. Slide ni saya buat dalam English, jadi saya tak payah speaking English lah. Jadi ini contoh dia, language kita ni fakulti bahasa. Fakulti bahasa dan komunikasi, fakulti bahasa dan kesusastraan. Banyak fakulti kan. Jadi kita macam mana kita nak masukkan, kita nak halalkan ataupun kita nak masuk ke dalam bidang inovasi ni supaya kita tidak tertinggal. Okey. Jadi bidang ni misalnya contoh dia, kalau macam saya sebut tadi, kalau kita ICT memang kita clear and cut. Kita ni clear, kita ni memang kita terlibat, kita boleh terlibat dengan research and innovation ICT. Okey. Tapi dalam bidang bahasa contohnya, kalau e-learning tu clear kan, e-learning. Tapi kalau yang bukan e-learning, macam mana kita nak masukkan kita punya apa inovasi kita dalam selain daripada e-learning? Okey. Jadi di situ inovasi itu dia tidak berlaku sekadar e-learning ni, sebenarnya dia adalah tool, satu platform. Tetapi di mana dia punya unik dia? Di mana dia punya inovasi dia? Okey. Jadi inovasi di dalam teaching and learning dia macam e-learning, dia kita kena jelaskan di mana inovasi dia berlaku, sebab kalau e-learning itu sebenarnya dia adalah satu platform. Okey.
Jadi e-learning, inovasi itu tidak berlaku sekadar tools, sekadar alat sahaja. Dia boleh terjadi dalam bentuk teori. Inovasi dia berlaku dalam teori. Dia boleh jadi teori dan juga praktikal, teori and product. Okay. Ni tak apalah. Ni pagi-pagi ni dia mula-mula dia mengantuk sikit kan. Kalau buka kamus tu jelah. Ni kan. Kalau tengok perkataan ni memang orang dia jadi pening kepala lah. Research tengok dia lagi kan. Jadi systematic investigation. What is systematic? Kan macam mana dia systematicnya? Maka dia akan ikut method yang tertentu. Jadi macam mana, apa tujuannya sebab nak discover method baru, teori baru, ataupun pendekatan baru. Okey, maka di situ kita buat research. Okey, ni nak kaitkan macam mana research and innovation tu berlaku. Okey, inovasi tu apa pula? Ni macam-macam orang katakan inovasi tu apa? Create something, put it then macam ni. Apa yang nak kata botol air ni kan? Ni botol air biasa kan? Macam kita nak inovasi apa dan kita nak buat begini. Buka ni ke kan? Tu sebenarnya situlah berlakuan. Dan benda tu asal macam ni. Tetapi bila kita nak cari satu solution untuk orang yang macam yang tak boleh minum kotor kan, mungkin ada orang yang terpaksa. Situlah berlaku inovasi sebab kita nak selesaikan satu masalah kepada pengguna baru. Ini pengguna biasa. Okey. Ini strategi ni kemudian strategi ni kemudian okey. Ketika saya diberikan tajuk ni, research and innovation ni, saya fikir juga saya nak terangkan yang macam mana. Okey, tapi tadi Dr. Kamaria bagi tahu, saya nampak lah. Jadi tidak sia-sia saya ambil tajuk ini. Memang ini tajuk dia. Okey. Kalau saya nak terangkan dari segi teori kan, macam mana research, macam mana innovation secara detail apa semua, ada yang setakat yang saya tahulah. Mungkin ada yang saya terangi, ada yang lebih tahu daripada saya. Jadi saya share mana dari segi teori dan praktikal. Mungkin nanti ketika yang maklumat yang saya tunjuk ni nanti ada yang dia akan menerangkan dia akan menerangkan teori secara tidak langsung. Okey. Okey, sekarang ni research and innovation kalau di peringkat fakulti ni sekarang ni lah dia dah jadi trend lah kan. Dia jadi trend. Biasanya macam kita ni teaching and learning ni, kalau kita akan tengok nanti adakah e-learning saja yang boleh masuk. Kesian lah yang bukan e-learning kan. Ataupun nanti mungkin juga kita boleh buat e-learning. Kalau nampak macam e-learning peluang dia lebih besar, kita buat bidang e-learning tapi kita buat cluster, kita combine. Okey. Kemudian kita akan tengok adakah dia untuk staff saja. Macam mana dengan student, postgrad student. Macam mana student postgrad student boleh masuk pertandingan yang macam ni. Okey. Jadi ini saya terlibat dalam, saya menyertai pertandingan inovasi ni, Research and Innovation Exhibition ni sejak 2010. Saya akan ceritakan daripada 2010 lah. 2010, 2016, 6 tahun lah. Baru 6 tahun. Okey. Jadi berdasarkan pengalaman saya, exhibition yang macam ni, dia ada beberapa level. Okey. Antaranya inilah, mungkin boleh bermula daripada bawah lagi, iaitu department level. Di sini pusat pengajian, terlekat kan. Pusat pengajian. Kemudian dinaikkan kepada fakulti level. Kemudian dia akan naik universiti, dia akan naik national, kemudian dia akan naik international. Okey. Jadi kita ni sekarang ni, kita ni fakulti kita ni orang bahasa lah, fakulti bahasa. Macam mana kita nak masuk ke peringkat yang macam ni? Kalau kita nak naik ke sini memang tak boleh lah, memang terang kan. Daripada awal turun lempak ke sini memang tak unqualified. Tak masuk, dia kena masuk kelayakan dulu. Okey, dia paling kurang dia mula di sini. Supaya dia boleh naik level ni. Dia naik makam tu dia kena satu-satu dulu ikut tangga. Dia lompat kita terus jatuh ke bawah. Okey. Okey, jadi
di peringkat fakulti ya. Di peringkat fakulti macam saya sebut tadi lah. Nanti mungkin agak laju saya terus pergi ke sini. Saya akan buka satu-satu, saya akan patah balik macam mana research dimasukkan ke sini melalui projek staff dan juga student. Ya. Okey. Di peringkat fakulti, kadang-kadang kita tengok ada staff yang biasanya dia ada buat research, okey, ataupun dia dapat grant. Ada semua ada buat research, tak dapat grant, tapi yang penting buat research lah kan. Kemudian bila siap research, grant tu completed kan, dia hantar report. Hantar report jadi monograf. Bila hantar report, apa dia punya kesudahan dia? Adakah hantar report sebenarnya dapat report cukup kita punya KPI completed kan? Adakah setakat itu saja? Kalau setakat itu saja, maka setakat itulah kita dapat KPI kita lekat, alhamdulillah. Tetapi sebenarnya di sebalik geran yang kita lengkap tu, yang kita dah yang dah lengkap tadi, kita boleh kembangkan lagi ke arah ni. Okey. Cuma kita kena tahu strategi. Termasuklah juga kita punya student kita ada thesis, kan? Ada thesis. Kemudian mungkin kalau student postgrad, publication daripada thesis dia tukar jadi artikel. Tapi daripada artikel sendiri dia boleh masuk ke sini. Macam mana dia punya setengah dia buat publication, dia tinggal macam tu saja habis kan? Mungkin sekadar graduate requirement, tapi dia boleh masuk ke sini. Dan juga secara tak langsung menaikkan nama fakulti. Okey, inilah pertandingan ini secara ringkasnya menyertai pertandingan yang macam ni memerlukan kita untuk menyiapkan satu poster sahaja. Satu poster dia nanti dalam pertandingan akan sebutlah dia punya size A5 ke 8 kan. Jadi pertandingan. Jadi di sini adalah contohnya satu pertandingan inovasi di peringkat fakulti. Okey. Ini UiTM lah. UiTM dia banyak kampus kan. Jadi kampus Terengganu ada kan kampus macam-macam kampus kan. Tetapi maksud saya di peringkat fakulti ni adalah fakulti yang peringkat untuk staff dan student dia sahaja. Ataupun peringkat jabatan dia sahaja, supaya bila dia buat pertandingan yang macam tu, jadi student ataupun staff akan terlibat. Kemudian dia boleh pilih yang terbaik untuk dipertandingkan peringkat yang lebih tinggi, kan. Jadi di situ ada satu mekanisme yang baiklah untuk supaya bagi motivasi kepada staff dan student untuk terlibat ataupun menyertai pertandingan macam ni. Okey, tapi yang ni rasanya yang ni dah jadi biasanya fakulti ni kadang-kadang dia start di peringkat mula-mula dia buat peringkat fakulti dulu. Tapi tahun depan dia nampak benda tu ada sambutan, dia akan buka lah peringkat nasional, dia akan naik, dia akan upgrade nasional, dia akan upgrade jadi international. Okey, dan pertandingan yang macam ni adalah salah satu dia panggil program yang boleh generate income untuk fakulti selain daripada conference. Biasanya kita buat conference, kita pun ni salah satu program yang kita boleh buat peringkat selain daripada conference. Ataupun kadang-kadang yalah, buat conference ni biasalah kadang-kadang staff kita tak ramai kan. Jadi bila kita buat tu, masya-Allah lah, saya pening faham lah kan. Kadang-kadang yang kena muka orang tu juga kan, kita pun macam mana kan. Jadi terpaksa lah terima takdir Allah Ta'ala, kita pun terima lah pakai tanggungjawab untuk menaikkan nama fakulti. Okey. Tapi boleh juga kita buat secara conference dan juga exhibition sekali. Jadi tak payah buat dua kali. Kan ada dua kan. Jadi ini di peringkat fakulti. Saya akan
Jadi fakulti ni peringkat dalaman lah, untuk peringkat dalaman sahaja tu peringkat jabatan. Kalau di UIA kita fakulti yang rajin buat benda ni ialah apa ni? ICT ataupun kuliah of engineering. Dia buat sendiri. Untuk staff dan juga student dia. Student postgrad dan juga student final year, dia ada final year project. Jadi final year project tu dia akan buat pertandingan peringkat fakulti, peringkat kuliah. Okey. UNISA adakan minggu penyelidikan UNISA. Ini contoh saya tunjuk yang ni, yang latest ni. Ini dia peringkat ada internet. Tak ada internet. Ada internet. Ini saya bagi contoh peringkat UIA lah. Okey, ni asalnya asalnya UIA, tapi sebab dia bermula pada tahun 2010. Tapi lepas tu dia ada apa? Nampak macam ada sambutan. Dia pun upgrade lah jadi international lah. Dia antara syarat untuk dapat nak guna istilah international tu, kena ada participation paling kurang daripada seorang peserta international, maka boleh guna international. Sebab tahun lepas saya masuk dengan UNISA jugalah. Sebelum tu dia guna national, lepas tu dia tukar international. Sebenarnya saya tanya dia apa dia punya cara dia cari seorang international. Dia boleh guna. Mana salah satu cara lagi nak dapatkan contoh nak kena punya apa promotion, apa dia punya program tu, macam nak kena punya GOH lah, dia punya prestige rating dia tu. Dapatkan apa kita biasa sebut organized by siapa kan, UNISA saja, FBK saja, UNISA saja. Pergi dapatkan juga macam contoh dia KPM ataupun kalau English ada, kalau Majlis E-Learning Malaysia MELTA. English ada MELTA. Arabic tak ada Malta. Nanti tu dengan bikin Arabic dia tak ada Malta belum lagi. Tapi calon-calon presiden ada kat sini. Okey, jadi saya Saya rasa kalau soal jawab ni tak boleh. Boleh. Okey, kalau macam klasifikasi term international tu, maksudnya seorang tu staff yang duduk berlibat di Malaysia ke memang ataupun dia memang student international, kategori seorang participant yang kena international? Partisipan tu international. Memang betul-betul international, bukan kata dia student kat Malaysia international tak boleh. Partisipan. Nanti saya rajin. Okey. Nanti saya buka web tu, saya tunjuk dia punya. Jadi insyaAllah fakulti ni boleh nampak lah dia punya saya masuk ni, bila saya masuk benda ni, sementara ni masa saya masuk benda dulu, saya start daripada akhir ni lah, 2010. Saya akan tunjukkan poster daripada mula-mula tu. Poster yang masa saya masuk mula-mula ni asalnya tak menang apa pun. Saya akan tunjukkan macam mana saya buat poster. Saya belajar daripada saya dalam malah bahasa supaya faham sikit kan, daripada saya bodoh. Orang tak ajar. Produk yang sama, saya upgrade lah sekali. Projek tu lah menang emas pencipta. Daripada tak menang apa langsung. Tu nak cerita 5 tahun tu, kan. Jadi saya bagi fast track ke sini. Jadi insyaAllah fakulti ni boleh menang medal tu. Kemudian saya nak ceritakan juga insyaAllah pertandingan ni banyak. Jadi medal apa yang jadi priority? Jangan kita main serbu, orang kata serbu lah kan. Medal yang ambil, medal yang ambil.
acara sudu dalam kita ambil ada medal yang kita fokus, kalau boleh kita fokus kepada medal yang ada dalam listed dalam MyRA. Ya. Okey. Saya akan tunjukkan satu saya akan tunjukkan pertandingan. Saya punya tajuk asal tadi research and innovation, tapi in particular innovation competition lah. Sebab bila tengok competition, bila kita nak masuk kita buat research. Jadi kita punya motivasi lah. Okey. Jadi saya masuk pertandingan ni melalui satu projek saya punya PhD. Okay. PhD saya instructional technology, tapi in particular game based learning. Biasanya kalau English dah biasa benda tu, tapi masih baru. Sebab game based learning dia ada cluster dia sendiri, dia ada journal dia sendiri, dia ada expert dia sendiri. Tapi kalau dalam bahasa Arab, teaching and learning method, biasanya lecture method apa gitu kan. Tapi kalau teknologi, biasanya kalau disebut computer assisted language learning, tapi in particular dia ada lagi bawah tu. Dia terlalu umum. E-learning, blended learning, apa macam-macam kan. Tapi kat sini secara spesifik dia game based learning. Okay. Jadi saya design lah prototype tu. Prototype tu. Bukan senangnya saya terpaksa, kalau PhD ni biasanya kalau kita ambil instruction teknologi, kita develop teori je kan. Kemudian dari segi prototype tu kita boleh upah orang lain. Tapi prototype ni saya orang kata buat sendiri lah, saya belajar. Saya belajar buat web sendiri guna front page. Kalau saya tak faham, saya tengok YouTube kan. Lepas tu saya duk fikir macam mana saya nak develop game tu, saya nak guna software apa. Saya bukan pandai flash susah kan. Jadi saya pun cari-cari, saya jumpa, saya beli satu software nama dia Reactivity, authoring tool untuk benda tu. Lepas tu bila dah beli online daripada India, masuk ke saya punya laptop, nak buka tak terpakai pula. Saya kontak beli macam mana, saya tak tahu kan. Maka dia ajar dia punya yang jual tu, dia buat macam online training. Dia kata you tunggu pukul berapa kan. Kita kena ikut waktu India lah. You tunggu pukul berapa, I contact you. Jadi dia buka, bila dia buka tu, dia minta permission untuk dia masuk dalam saya punya laptop. Dia tunjuk satu, okay, you follow. Tapi saya belilah benda tu kan. Dia pun speaking English, tapi version India kan. Kita memang ganggu lah kan, memang kita nak faham tu dengan slang dia lagi kan. Okay lah, you understand? Okay lah, understand lah. Walaupun tak faham kan, yang penting faham. Jadi daripada situ saya boleh pakai. Lepas tu saya explore sendiri lah. Lepas tu saya dapat benda tu, saya develop dia punya online game, saya masukkan dalam web based platform. Maka jadilah final product untuk saya punya PhD study. Mana daripada produk ni, siap tesis. Kemudian ada conference paper, ada publication, dan saya masuk pertandingan ni. Pertandingan ni kalau ikut grade-nya 2010 habis lah kan. Saya orang kata saya develop lagi. Saya masuk sampailah 5 tahun mana baru menang emas. Jadi kalau masuk tu nak menang emas tu dia kena ada step dia. Tidak semestinya tunggu 5 tahun. Tapi saya akan share macam mana strategi dia untuk ke arah tu lah. Dia rezeki sebenarnya, tapi kena tahu strategi. Okay. Ini adalah contoh ni, salah satu daripada UILA ni start 2010. Saya masuk 2010 tak menang apa. Okay. Okay.
Kalau mula-mula ini contoh UIA ni kena tengoklah. Kadang-kadang kita macam mana kita nak tahu universiti ni ada organize benda ni. Atau yang kedua, adakah kita boleh masuk pertandingan yang macam ni. Okey. Jadi pertandingan yang macam ni boleh dikatakan semua universiti ada. Bukan untuk staff je, termasuk untuk student. Okey. Tapi supervisor kena aware lah benda ni supaya you kena masuk. Dan kalau tidak, kita tak tahu. Okey. Jadi sebenarnya antara cara yang kita tahu ya, antaranya kalau kita akan dapat jemputan rasmi melalui timbalan rektor, timbalan VC, Research and Innovation. Jadi dia akan bagi ke universiti, mesti akan forward kepada kuliah lah. Kepada fakulti. Okey. Kemudian kadang-kadang office timbalan TN timbalan ni pun kadang-kadang sibuk, kadang-kadang terlampau pandang. Jadi kita dapat melalui iklan dalam FB ke apa kan. Okey, jadi kita tengoklah dulu dia punya syarat-syarat dia. Kita boleh masuk ke ataupun dia hanya terbuka ni, international dia boleh lah ni. Kita akan tengok kalau macam mana kita buka ni. Okey. Kita akan tengoklah submission guideline di sini. Okey. Yang pertama tengok submission guideline, yang kedua tengok di sini tak ada. Kalau memang kadang-kadang dia ada mention ini untuk staff saja, ini mungkin untuk staff saja. Ada yang yang kita dapat official invitation ni, kita kena tengok dia punya yuran. Yuran. Jadi yuran ni kalau kita participate as a staff ataupun as a student, kita guna kita punya allocation untuk participation in conference. Cuma dia punya yuran tu berbeza-beza. Ada yang dia mula-mula dia macam di USIM nama dia iInnova. Ketika dia mula dulu yuran dia murah sikit, tapi dah lama-lama naiklah, naik dia punya nilai tu, dia punya. Okey, ni contoh ni bulan 8 nanti saya akan tunjukkan dia punya ni contoh satu. Okey, katakan kita macam contoh dia tak terbuka untuk siapa-siapa Kita bila kita buka ni, kita nak macam mana kita nak dapat apa ni macam benefit lah daripada ni kan. Kita tengoklah kepada contoh dia list of submission. Kita nampaklah macam mana tajuk-tajuk yang orang hantar. Ini baru umum sebulan tapi baru ada 13. Jadi kita tengok tajuk, nampaknya kita boleh ambil satu tajuk, kita ubah sikit-sikit ke modify ke apa kan. Jadi nampaklah tajuk. Nombor 2 tu. Yang 2 tu macam kenal kan, tapi tak apalah. Saya asalnya nak atas nombor 1 tapi saya tak terbawah sikit nanti apa. Dia kena tawaduk sikit. Ini okey. Yang pertamanya ada syarat menyertai pertandingan, submission guideline semua. Yang kedua ni nampaknya dia open untuk staff sahaja. Okey, nanti kita akan buka website yang lain. Biasanya kita tengok dia punya yuran dia. Nombor 3, kita kena tengok dia punya, macam saya sebut tadi lah, menyertai pertandingan ni hanya memerlukan kita untuk menyiapkan poster. Satu poster sahaja. Tetapi ada macam satu pertandingan tertentu disediakan template. Kita kena follow dia punya template. Ada setengah tu dia bagi bebas. Jadi macam ni dia ada template je lah. Kita sinilah, kita ambil di sini template dia, poster template. Kita akan dapat template tu. Kita download. Okey. Kemudian kita adjust dia punya template. Ikut sesuaikan dengan kita punya produk yang kita nak participate. Okey. Maka di sinilah kita terangkan macam kita masuk template tak sama. Okey. Maka di sinilah kita kalau kita pergi present paper dekat conference,
paper dia, mungkin pages dia kita terang apa, kita PowerPoint dia banyak pages, tapi satu sahaja. Kita kena compress, kita kena padatkan dia punya presentation hanya dalam satu poster. Okay? Maka di sini kita terangkan apa abstract, description, method, findings, kemudian apa kita punya nilai komersial kita daripada produk ni. Ini antara benda-benda yang kita kena display dalam poster. Okay? Conclusion, kita punya novelties. Kemudian di sini ni salah satu poster lah. Kemudian di sini biasanya poster yang macam ni. Okay? Kita akan letak di sini publication and awards. Biasanya kita letak di sini sama ada conference paper, journal article ataupun previous medal yang kita menang. Okay? Nanti saya akan terangkan boleh tak kita masuk produk yang sama tapi kita masuk lagi dah menang satu medal, masuk lagi. Okay? Ini lepas tu kita dah kita siapkan apa? Kita siapkan maklumat ataupun poster ni. Ke poster ni lah akan dia di print, dicetak. Kemudian pada hari pertandingan kita cuma tampal dekat tempat yang disediakan. Kita akan diberikan satu, saya nak katakan papan je tampal tu. Kemudian satu meja dengan, kemudian kalau kita minta apa? Ni apa? Tak ingatlah benda ni nama. Extension no? Apa saya daripada kepala semalam migraine kan, jadi buat ni extension. Jadi kita kalau macam conference kita terangkan apa, kita akan terangkan kita akan present paper tu, kita akan baca, lepas tu ada sesi soal jawab. Tapi untuk pertandingan yang macam ni, kita yang pentingnya kita kena tunggu masa juri datang. Jangan masa juri datang kita lari, memang clear kalah. Sebab tak ada markah. Okay? Juri biasanya akan datang 2 ataupun 3. Dia akan tanya kita berkenaan dengan benda ni lah. Kita kena present dekat dia. Maka dia akan pegang, juri akan pegang apa, ni hadisnya dia pernah jadi juri. Staff ni gunakan dia ni, dia pernah jadi juri 2 ni. Dia akan bagi orang pemarkahan. Maka dia akan tanya, dia bagi bakam. Jadi di samping kita sediakan poster, kita kena aspek yang penting ialah kita perlu convince juri yang datang. Dia tanya kita pun bila dia tanya kita faham, tapi kita tiba-tiba kita macam kita rasa kita takut pula kan, kita jadi macam juri pun manusia juga kan, dia macam tak yakin dengan apa yang dia present. Jadi kena macam kita viva lah kan. Bila di sini betul dah masa viva tu, masa kena mungkin masa tu dia ni ikut orang kata bahasanya gabra ke apa kan. Kena tanya angkat volume sikit kan. Jadi dia takut lah. Jadi takut. Jadi jangan takut. Show your confidence. Tips the doktor nasihat, show your confidence. Okay, ini salah satu dia contoh dia ni ya. Jadi okay. Ini adalah IDEX ini saya dah update. Okay. Di samping ada orang kata apa? Sambil-sambil saya tunjuk ni, mungkin fakulti boleh pilih-pilih lah yang mana nak kan. Ini di UI. Okay. Ini memang terbuka untuk semua. Okay. Cuma yang penting mula tengok tarikh dulu, takut tarikh terlepas kan. Tarikh penghantaran abstrak dah takut dah terlepas dah. Bulan September. Okay. Kemudian komiti tak payah tengok sini. Okay.
Registration buka tak lagi untuk hantar abstract. Masih terbuka. Registration close 15 Ogos. Okay. Jadi register ni hanya hantar abstract sahaja. Poster kemudian. Okay. Setengah organizer kita buat poster, kita print sendiri. Lepas kita bawa, kita display. Dia tak tanggung kos sendiri lah. Okay. Okay, masih dibuka. Ada harapan lagi tu. Okay. Kemudian tengok dia punya fee. Fee kan? Fee dan cara bayar dia. Di sini staff, kita bukan ni, kita contingent. Maksudnya fakulti boleh masuk sebagai contingent. Tapi baik masuk yang murah, masuk yang murah. Biar murah asalkan menang. Jadi sini 600-400 sekolah. Jadi baik. Cara bayar dia 2 bulan dah, tak mahal sangat. Okay. Okay. Committee, event, competition. Okay. Yang seterusnya ialah kita kena tengok kadang-kadang competition yang macam ni, dia memang ada tajuk dia innovation, tapi dia ada kategori. Dia silap masuk kategori. Kita masuk ke, contoh dia kalau di macam ni kalau di UIA tadi, kita memang kita ada fakulti bahasa, di bawah social science, fakulti punya Islam, lepas tu dia ada ICT. Dia ada kategori ICT, kategori social science. Tiba-tiba kita ni masuk, kita buat e-learning, kita pergi masuk ICT. Memang betul ICT, tapi kita boleh masuk dalam social science. Tapi kita pergi panel dengan otai ICT, kita baru celup ICT. Jadi kita, kalau nak kata kalau menang kira hebat lah, itu strategi untuk menang. Pilih kategori yang betul. Okay. Okay, di sini ada inventor, young inventor, junior inventor. Okay, dia main kat sekolah. Ini terbuka lah, terbuka untuk ni adik nak boleh tengok ya. Ni saya tinggal kat sini dia punya apa? Dia punya PowerPoint semua ni. Okay. Ni ada syarat-syarat kan. Setiap pertandingan syarat dia berbeza-beza. Maka di sinilah kita punya produk inovasi kita, research and innovation kita. Kalau kita ni research kita cuba masukkan kita ataupun kita cuba sertai pertandingan yang macam ni. Macam saya masuk saya tak tahu berapa yang saya dah masuk. Ada yang bersama pasukan Uniza, ada yang bersama yang lain. Tidak semestinya e-learning, tidak semestinya e-learning. Yang saya dah tengok antara yang dah masuk dan saya tengok produk orang lain, dia setengah tu dia buat FRGS tahun lepas, asalnya tajuk banjir asalnya. Tajuk banjir kan. Jadi dia buat macam mana krisis pengurusan banjir, masa banjir, bukan prototype. Dia macam teori apa semua kan. Kemudian dah sekali dia punya output dia buku. Daripada buku tu dia dah masuk pertandingan ni. Jadi inovasi dia adalah inovasi teori, bukannya produk. Okay, ini dia punya ni lah. Biasanya kalau menang benda ni dapat je lah medal kan. Kemudian sijil. Kalau sponsor banyak sikit ada cash, kan medal lah. Biasanya yang dapat medal tu first exhibitor sajalah. Tapi kalau kita nak lebih, kita bayar extra. Masa lepas announcement penyampaian hadiah tu, dia akan bagi tahu siapa nak extra medal dengan extra certificate, kita bayar. Okay. Ini kan jelaskan ni poster, guideline, event information, exhibition and competition category. Ini punya general info kan. Jadi sebelum masuk tu tengok dulu lah, tengok tarikh tu masih boleh join ke, ataupun mana tengok dia punya macam mana nak register.
Manakala kita ada Yang boleh explain semula tentang inovasi teori selain pada tadi banyak yang melibatkan bahasa. melibatkan masa. Yang saya tengok lagi ialah contoh dia modul sekolah yang saya tengok sekolah Al-Iraq asalnya dia buat modul untuk modul khas lah untuk certain users. Jadi dia masukkan pertandingan macam ni. Jadi kalau buat model itu dia kena tested dulu lah. Baru boleh tanya ke tak perlu tested. Tidak seperti tested. Yang penting modul tu kita buat modul tu untuk research proses lah, research punya phases kan. InsyaAllah boleh masuk. Cuma bila kita nak masuk, kita cuba modify, masukkan dalam poster supaya kita nampak benda tu. Kadang-kadang presentation kepada poster ni ada dia punya impact dia. Jadi bila kita nak masuk, kita antara petua dia cari pasukan atau member yang boleh design the best poster untuk participate dalam yang macam ni. Kadang-kadang kita bubuh semua kan. Kadang tak perlu letak dia punya wording dan copy paste satu paragraf. Kita cuma masukkan dia punya important kan, dia punya isi-isi penting kan. Sebab tadi saya tengok result and discussion kan. So sebab tu yang kemungkinan kita tanya tu sama ada dia kena tested dulu gitu. Result and discussion ni kadang-kadang kalau tak ada, kita boleh ubah, kita letak dia punya macam contoh dia conclusion. Jadi kita skip result and discussion. Tapi macam tu lah. Tapi kalau macam kita kena pilih, maksudnya tengah pertandingan memang nak benda tu. Jadi kalau dia memang nak benda tu, kita tak payah masuk lah. Kita cari yang kita boleh, yang sesuai untuk kita. Boleh banyak pertandingan. Okey, yang berikutnya event lah, event. Okey. Jadi event ni kita akan tengok dekat sini. Biasanya kita akan tengok dia punya tentative. Biasanya program dia dalam 2-3 hari, tapi 2 hari ke 1 hari ke, tapi yang event yang wajib kita ada ialah ketika juri datang. Ya. Okey. Ini yang ITM. Bagi balik ke yang ni. Okey, di sini. Okey. Ini boleh Google lah benda ni. Okey. Sekarang ni di peringkat universiti ni, kebanyakan universiti walaupun atas nama universiti tapi dia dah open kepada public. Maksudnya kalau ikut NTM buat, tapi kita boleh masuk dia pada UNISA pun boleh join ataupun participate dalam yang macam ni. Okey, jadi dia banyaklah. Kita macam tadi UiTM, yang latest ni ialah di saya tunjuk satu lagi. Satu lagi nama dia YouTube. Sila aja tak keluar. Dia jadi. Mana satu contoh kan. Ini ada pasukan Unisa yang akan masuk. InsyaAllah Unisa memang antara universiti yang boleh menang yang menang. Sebab Singa Universiti tu tengok macam dia tak minat benda-benda gini. Tapi ini dah salah satu projek yang boleh menonjolkan fakulti dan universiti. Dan ini adalah macam kata orang kata apa, langkah ataupun macam kita punya
step lah kan. step by step untuk naik ke peringkat nasional, naik ke peringkat international. Dia kena lalui lah benda ni, paling kurang kena lalui benda ni. Dia tak boleh turun naik, lompat. Okay, ini salah satu, ini asalnya tahun lepas ketika mula-mula diorganize oleh UiTM. Tahun lepas UiTM dengan MEPTA, MEPTA Majlis E-Learning Negara. Nama dia New Cell, national bukan international. Tapi lepas tu dia upgrade jadi international. Okay, jadi September. Okay, jadi mula-mula kita tengok September, tapi yang ni dia punya host tahun ni ialah di UTM, jadi kena pergi Skudai. Okay, jadi kita tengok mula-mula register dah dulu kan. Boleh register tak lagi? Register online ni buka ke tutup ke? Okay, kan dah tutup dah. Extended. Extended pun dah terlepas dah. Lepas dah. Jadi tunggu tahun depan dah pula. Okay, dah terlepas dah. Jadi di sini dia punya, mana dia punya info ni, organizer and sponsor agenda, judges and speakers, activity, award, exhibition, ni semua dekat sini. Exhibition, award. Jadi ada terbuka untuk universiti dan juga sekolah. Sekolah pun masuk sekarang kan. Kemudian exhibition, ni contoh ni yang dia baginya lah. Bila kita masuk nanti, itulah rupa dia. Dia bagi satu display board, meja satu, kursi satu, bentuk extension kalau kita minta, duduk di situ. Macam orang jual barang. Juri datang, kita lah kan. Kalau juri tu tak kira English, kena speak English lah. Kalau tengoklah siapa yang datang kan. Biasanya 2 ataupun 3 orang. Okay, maka di sini nanti dia akan tanya kita, antara dia tanya pada kita, ni produk apa, kita contoh kan. Lepas tu tanya, antara itu dia tanya, antaranya inovasi tu kan. Apa beza produk ni dengan produk yang sedia ada? Ni produk ni, produk lain apa yang dah ada, apa beza kita dengan dia? Kita mencerita kan, cerita oh okey. Kemudian dia akan tanya pakai method apa. Dia akan macam Fiverr lah, dia tanya guna method apa, pilih macam mana, design macam mana. Kemudian dia tanya, kemudian dia akan tanya ni sambil-sambil terang dia cerita, ada tak publication? Ada tak publication? Di situ markah mula bertambah. Ada tak publication? Kita kena publish dulu baru kita publish. Publish paling-paling kurang ada macam publish proceeding. Kalau masuk mula-mula tu publish proceeding dulu kan. Tapi kalau dah masuk mula-mula dia ada publication, masya-Allah lah. Ada tak publication? Jurnal mana? Kalau pakai pencipta dia tanya Excel ke Scopus? Scopus, maka tinggi. Orang kata tinggi selalu dia. Kan? Scopus. Okay? Maksudnya ada conference publish proceeding, ada conference paper, ada jurnal artikel pula masya-Allah ISI Scopus. Jadi markah tu makin banyak lah potential untuk menang. Okay? Kemudian satu lagi yang orang terlupa benda-benda gini ialah IP, intellectual property. Okay? IP ni tidak mesti e-learning. Walaupun kita punya modul kita, supaya orang tak curi ciplak kita punya modul zaman sekarang ni, zaman ciplak kan. Ciplak tukar nama, kita ambil IP. Maka IP biasanya kita akan register melalui universiti. Jadi bila kita register, kita akan dapat nombor, kita letak nombor IP dia. Tapi tahun ni di UIA saya minta juga IP. Saya email minggu lepas, dia kata minta maaf, pertukaran tidak ada. Macam mana kan, tahun ni habis potong bajet. Tapi itulah cara lah. Ada IP yang online. Saya jumpa yang online tak payah universiti. Kena bayar berapa, dalam 50, banyak juga lah, $50 ada 4 tahun, 5 tahun lah. Peringkat antarabangsa. Kalau ada bajet, pakai bajet kelas tu lah. Pakai ke bajet universiti. Kadang-kadang kita kena proaktif lah sikit cari kan. Supaya, jadi ada tu insya-Allah lah.
Yang lain tu doa je, tawakal je lah. Kena tu rezeki, tapi kita dah follow the right strategy. Jadi kita tawakal insya-Allah lah. Paling kurang bronze kan. Kan? Jadi lepas ni okey, contohnya kan katakan doktor nanti yang kita dah masuk UCL ni. Lepas tu kita nak masuk pula, contoh dia kita nak masuk UiTM, boleh tak? Dia kalau pertandingan tu berbeza-beza, dia tak ada masalah. Kita masalah tahun ni kita masuk UCL, kita masuk pergi UiTM, lepas tu kita masuk UTM, lepas tu kita pergi UKM. Tanpa adjust sikit. Tanpa ajar boleh. Kita cuma ajar poster je. Kita ajar poster. Okey? Tetapi tahun depan jangan masuk benda yang sama lah. Jangan repeat dia macam kita repeat the same article. Pertandingan yang berlainan. Pertandingan yang berlainan. Okey. Kemudian lepas kita masuk pertandingan ni, bila kita masuk pertandingan yang katakan 3 ataupun 2 yang berbeza, produk yang kita masuk tadi ni, kita dah ada dia punya pencapaian kita, achievement. Dalam poster lah achievement kita pertama banyak. Kita ada publication journal ni 2 artikel. Kita ada medal. Okey? Kita ada IP. Jadi mantap lah kita punya produk kita ni. Produk daripada research kita, produk daripada final dia postgrad student kita. Okey? Maka insya-Allah daripada poster yang dah lengkap ni, kita masuklah peringkat nasional. Di situ insya-Allah nak masuk peringkat nasional. Sebab tu bila kita masuk peringkat, kita menyertai peringkat apa? Kita masuk pertandingan inovasi. Contoh dia di UiTM ke di mana, kadang-kadang kita tengok medal dah ada. Kadang medal sampai 2-3 dah ada dah. Kita pun pelik kenapa dia masuk kan. Dia macam tadi lah, sebab dia pertandingan yang berbeza. Kemudian di peringkat nasional, previous medal tu membantu untuk tambah markah untuk kita menang peringkat nasional. Okey? Okey, insya-Allah. Jadi fakulti bahasa dan linguistik ni kan kena ada Kita masuk data nasional tak ada macam pencipta. Pencipta. Peringkat nasional ni bukan macam UiTM ni. Memang nasional sungguh. Okey, sekarang ni peringkat nasional yang saya masukkan di sini ialah kalau boleh pertandingan nasional yang listed dalam MyRA. Macam UCL, UiTM. Kalau di UCM nama iInnova, dia tak listed dalam MyRA. Walaupun dia international. Dia international. Tapi dia international, dia membantulah untuk bila kita masuk pencipta nanti, orang nampak lah ada dia punya previous achievement yang bantu untuk increase dia punya marks. Okay? Okay. Sekarang ni kalau dalam MyRA setakat saya tahu lah, saya pun check dalam ni MyRA ni. Kalau dalam MyRA ni, yang ni je lah. Saya buka ni. Mana MyRA ni? Glossary. Ini semua yang kita dapatkan MyRA ni. Dia UIA pun kan, dia kelang kabut suruh hantar macam-macam, minta hantar lagi. Tu result tak keluar lagi, nak naikkan MyRA tu. Tahun lepas jatuh 5 jadi 4 UIA kan. Jadi tahun ni dia kejar habis orang cari. Cari biar sampai ada lubang cacing. Kat sini mana dia punya geran ini dipanggil antarabangsa. Ingat. Maknanya ada kat sini digabung antarabangsa dengan national dengan international. Okey. Yang ni saya rasa mesti tak ada nak ubah dah. Dia kena jawatan kuasa MyRA yang boleh rombaknya. Ini lah. Jadi kalau ada cadangan baru, kena propose melalui nak chancellor dah kot, supaya dia masukkan ditambah ke, masa ni tak berubah dari dulu. Okey. Kalau yang MyRA ni, ni pencipta ni. Pencipta, okey. Okey. Kalau untuk fakulti bahasa dan linguistik, nak tahu tarikh dia. Pencipta bulan Disember.
Dia ada musim dah. Musim durian. Bulan Disember. Jadi sebenarnya dia saya tahu bulan Disember, jadi kita boleh rancang awal. Okey. Saya dah buka web Bio Malaysia ni. Saya nak tengok ke mana saya boleh masuk ada e-learning. Tapi tak boleh masuk. So, bio ni bio kan. Jadi tak sesuai lah bio ni. Kita pun tak sesuai dengan bio ni kan. MTE. Ini saya dah masuk ni. Saya cuma masuk. Saya ni sebenarnya saya masuk benda-benda ni saya macam saya tanya dulu universiti belah saya masuk, saya dah masuk ni, saya masuk, dia bagi masuk kan. Saya ni macam saya ni try and error lah. Jadi bahan uji kaji ya. Ya. Pencipta ni bulan Disember, Malaysia Technology Expo ni bulan 2 tahun depan insya-Allah. Dia dah iklan dah. Ni bulan 2 tahun depan. 2017 ni 2016, 2017 ni ada, kalau kita nak target daripada awal lah. Target daripada awal untuk peringkat nasional ni MTE dengan pencipta. Okey. Yang ketiga iTex, tiga benda lah, MTE, iTex dengan pencipta. Jadi kalau fakulti nak masuk, kalau ni buat announcement dulu untuk staff dan juga student, biar hantar dia punya poster ke kan, dia punya ni. Dan kalau nampak ada potential, tolong panggil balik untuk polishkan benda tu. Mungkin ada benda yang data yang tidak dimasukkan, polish balik, lepas tu pilih. Kalau nak ni, kalau orang kata 2017 ada masalah bajet ke apa, pecah 3. Yang ni masuk MTE, yang mana sesuai masuk MTE, tengoklah. Yang ni sesuai masuk MTE, yang ni sesuai masuk pencipta, yang ni sesuai masuk iTex. Jadi tak hantar semua, hantar ikut kategori yang lebih sesuai lah. Yang ni sesuai masuk pencipta. Macam tahun lepas, pencipta tahun lepas dulu pencipta tak ada kategori, dia umum macam tu saja. Tahun lepas dia ada buat kategori untuk education. Jadi orang education fair lah sikit, dia bertanding atas platform education. Dia tak masuk dengan geng-geng buat robot. Kan dia, kalau tidak kita kena buat robot. Macam mana cara mengajar speaking, kita kena buat robot pula kan. Dia bukan kerja kita nak buat robot kan. Jadi iTex ni saya rasa bulan Mei. Bulan Mei ni bulan 2, ni bulan 5, ni bulan 12. Tahun lepas insya-Allah. Jadi okey. Dia dah dapat invitation untuk Dapat dah? iTex sebenarnya. Dapat dah? Dapat dah invitation. Tapi untuk next year lah. Next year. Jadi memang kita untuk take one lah next year. Kena tengok dulu yang mana, kadang-kadang kita Potential dekat student. student staff yang mana sesuai. Okey. Kemudian pencipta ni yang tahun lepas ni saya tanya dia, satu participation macam kita masuk ni biasanya 500, 600, 1,500. Yang ni satu participation macam pencipta ni yang tahun lepas ni, mesti kita paksa bayar 4,500. Untuk entry, one entry 4,500. Yang tu belum lagi, yang ni dia buat di KLCC, itu baru entry, belum lagi sewa dia punya tempat apa semua tapak kan. Jadi kena fikir, kena tengok betul-betul lah. Strategi nampak ini boleh menang hantar. Paling-paling kurang bronze lah. Tidak kita rezeki lah juga, cuma sebab investment dia, cost dia agak mahal. Bukan agak memang mahal lah. Kalau hantar 10 dapat 45,000. 45,000 kalau daripada kita pergi KL lagi, kan macam-macam lagi. Transport, allowance harian apa kan. Okey. Ini peringkat nasional, setakat 3 je lah. Kalau peringkat international, memang dalam Myra sebut benda ni je. Ni boleh good lah. Korea British Invention Show ni 4 ni. Ada lagi banyak tapi yang ni je kan. Jadi kalau ni cari yang murah lah. Yang ni saya tengok itu berapa. Ni dia buka lagi ni, Korea ni. Korea ni dia punya one entry $1,450. Belum kali lagi. Lepas tu kalau kita nak hantar, kena pilih yang betul-betul mantap lah. Sebab kita nak one entry, dia punya fee, entry fee, lepas tu tiket lagi kan. Lepas tu nak kan. Itulah Tapi kalau menang, Masya Allah kan, dia akan announcement kan. Jadi sebab nama fakulti. Okay. Jadi ni contoh. Jadi USER, okay. Ini iTex
Okay. Saya ada letak kat sana tadi. Macam doktor ada buat apa ni orang kata ke inovasi berperan sedisiplin tu. Macam tu. Oh yang ni. Maksudnya cross disiplin dan sebagainya. Ada saya tunjuk satu ada. Kadang-kadang kita nak cross, tapi orang yang kita nak cross tak minat. kena cek orang yang sama minat. Kita dah cross dia memang kata dia tak minat lah kan. Biasanya dengan apa fakulti komputer Betul. Kalau macam tu lagi bagus. Kita pun boleh apply TRGF kan. Okay, ini Innova lah. Ini bulan. Ni buka lagi ni. Masa ni harapan masih terbuka lagi ni. Final date of submission. Okay, yang apa kategori. Okay, kategori ya. Kita tengok lagi kategori apa yang ada. Ni antara medal-medal yang boleh membantu kita untuk menang peringkat tadi lah. Pencipta, iTex, MTE. 3 tu. Okay, kategori. Tengok lagi kita ni kategori apa. Masya Allah. Undergrad. Undergrad pun masuk. Kadang student kita undergrad dia ni kan, dia buat projek apa semua. Bukan postgrad, undergrad pun boleh. Ni postgrad di sini. Researchers, academician, postgrad student, local international. Higher learning education. Okay. Kat sini kategori domain, venue, submission, registration. Payment lah, nak tengok juga mahal tak mahal kan. Tengok yuran tu. Takut kita dah pakai kita punya education. Berapa education untuk staff? Berapa education untuk student? Participate dalam conference. Kalau UAE dia dah potong jadi 1,500 je. International potong. Jadi kita dah pakai 1,500. Early bird sekarang ni kalau lewat sikit mahal sepatut. 1,000 kan. Kadang-kadang kalau kita punya elevation 1,000 tambahlah 100 dia poket. Dia macam ada dekat Uniza, mesti yang bergerak dia yang ada duit kan. Dia bergerak. Dia kalau boleh, kalau boleh supaya tak jadi masalah. Masa staff kita apply grant tu, masuk fakulti arahkan supaya masukkan education untuk benda ni. Education untuk participate dalam conference dan juga participate dalam, jadi tak payah kacau duit fakulti. Presentation ke satu. Kan kadang-kadang publication sekarang pun dah nak duit. Gemuk orang jurnal saya buka, kalau English paper dia nak 1,500. Kalau paper bahasa Melayu RM500 kan. Saya buat lari jauh tu 1,500 dengan RM500. Kan. Jadi kena fakulti kena buat ni publication, hasil publication hasil 1,000, research and innovation 1,000 untuk conference. Okay, accommodation. Okay. Sekarang ni kadang-kadang dia dah macam setengah ni, macam ni. Pertandingan macam dia telus. Dia tak akan orang kata tok guru silat tak ajar semua pun. Dia ada 10, dia ajar 9 supaya anak murid tak lawan token. Okay, dia dah terangkan kepada kita apa benda yang kita fulfill. Kita tengoklah, kalau kita layak kita masuk, tak layak tak payah masuk. Okay? Dia dah terangkan apa originality dia, kan? Secara umum je dah. Practicality dia, kegunaan dia, apa inovasi dia. Sini ada markah dia. Kadang-kadang presentation. Presentation dia kena masa kita explain pada juri tu. Okay? Contribution to the ummah. Ini mungkin sebab tema pertandingan tu contribution to the ummah, kan? Ada macam saya tak ingat di UiTM tu nama dia Syariah Compliance. Dia asal dia daripada Fakulti Akademi Pengajian Islam Contemporary. Jadi dia buat juga pangkat fakulti, lepas tu nampak berjaya, dia upgrade jadi pangkat international. Produk dia produk untuk produk Islamik. FBK mungkin boleh masuk. Saya tak ingat dia iklan bila dia akan iklan. Jadi produk dia produk yang jenis Islamik, Syariah Compliance. Tak sebenarnya banking, education boleh masuk. Jadi bila kita terang kepada juri akan tanya apa dia Syariah Compliance dia. Mungkin kita boleh sebutlah lifelong learning ke kan. Okay, ni open, ni undergrad pun boleh masuk.
Maksudnya mungkin student yang dapat projek kan. Ni orang sama jugalah. Jadi boleh buat tapisan di peringkat fakulti. Percentage dia, contribution dari rumah, previous Innova, value, domain, ni je lah. Okay, ini diusil. Tapi dah naik dia punya fee. Okay, ini yang tadi ni sambil saya tunjuk lah. Ini iTax. Ini yang tahun lepas punya tahun ni tak keluar web lagi ni, web tahun lepas. Kalau kita nak masuk, saya buka ni MTE. iTax. Oh ni mungkin tak perlu MTE lah. Ni MTE lah, MTE biasa dia buat. Dia dah sebut dah tarikh bila. Jadi sebelum kita masuk tu kita dah ni lah, kita dah plan betul-betul. Kita dah masuk dulu pertandingan dulu, kita dah apply IP, kita dah ada publication. Kita boleh dah masuk kan. Okay. Exhibition, event semua ada kat sini. How to participate. Ni biasanya pertandingan yang macam ni melalui universiti lah. Kita tak boleh macam tadi kalau Innova, UiTM, kita boleh register sebagai peserta bebas lah. Tak perlu melalui universiti. Tapi yang mainkan pencipta MTE dengan iTax ni dia kena melalui universiti. Jadi universiti akan announce kepada fakulti, fakulti akan announce kepada staff, kemudian masing-masing hantar pernyataan, kita pilih lah kan? Okay, masa kita present benda ni kan, antaranya sebab apa kita masuk benda ni, sebab nak menang lah kan. Bukan masuk saja. Okay, kita masuk, kita pun present sekejap je, dah 10 minit je. Lepas tu habis. Lepas tu kita report, kita cari lah RA kita duduk situ. Orang datang tolong terang kan. Tapi sebenarnya kita duduk di situ, kita menyertai benda tu. Bila kita menyertai benda tu, kalau pertandingan tu dekat-dekat ni, kita suruh student kita pergi. Suruh student pusat kita pergi. Sebab dia akan dapat idea, dia akan tengok daripada poster. Kita pergi, kita boleh dapat idea untuk nak buat research. Kemudian masa kita duduk di situ, kita present. Kadang-kadang wakil industri datang. Dia bawa business card. Maka di situ masa kita present benda ni, kita bawa kad kita. You dekat tak? Setinggi lah kereta, bonnet kereta. Oh saya siap, satu tu. Betul. Kalau saya pernah pergi, kalau di Jepun kan, kita bagi this business card. Orang Jepun bagi business card macam ni. Dia bagi business card kita pun dengan sopan macam tu. Kita pun kena anggap balik lagi dia kan. Dia business card. Dia kena bawa benda tu. Budaya orang Jepun, dia bagi business card. Kan? Dia memang kita simpan dalam wallet je. Kalau tersilap kat orang lain. Ini kad sini repair part. Tinggal. Dia business card. Dia akan cari you. Jadi pastikan staff kita ada business card. Masa pergi Madinah ni postcard student boleh kad kita kan, kad IP-nya. Staff kita boleh kita start IPG kan. Kita start IPG, kita masa kita present benda tu, orang tanya kat kita pun present benda tu. Secara tak langsung, oh saya minat benda ni. Kita dapat projek tu. Kita dapat network, kita dapat projek. Orang kenal kita. Sebab kita expose kita punya produk. Dia tahu. Kadang-kadang kita tak expose, kita buat, kita duduk senyap. Okay, mungkin tak menang medal, ataupun menang medal yang kita tak jangka lah. Kita seronok kan, nak menang tiba sedih kan? Jangan terlalu apa dia panggil over. tak payah sangatlah masuk
kita dah cuba ikhtiar, kita tawakal je lah. Tapi yang penting kita dapat tengok produk orang lain, kita dapat expand kita punya network, kita dapat collaboration, itu yang penting. Kita dapat exposure daripada participation kita dalam pertandingan yang macam ni. Okay, ini Putra ni lah, event award. Okay, saya akan tunjukkan okay, tapi dia peringkat international saya tak pastilah. Dia terpulang pada fakulti lah. Kadang-kadang terpulang pada universiti juga. Dia nak masuk yang mana. Sebab, tapi kalau dalam Myron memang dia tulis yang ni je. Myron. Tapi saya tak ada siapa yang ada kuasa untuk meminda ataupun update senarai dalam ni apa, Myron. Okay, mungkin tahun ni berubah, saya tak tahulah. Udah ada kat sini. Okey. Jadi inilah, ni antara contoh ya. Ini pencipta. Pencipta ni 2 tahun sekali. iText dengan MTE setahun sekali. Jadi pencipta ni dia unik sikit, kalau dapat tu tunggu tahun depan tak? 2 tahun sekali. Tahun depan. Tahun depan. Terlepas 2019 pula. Tapi kalau terlepas pencipta ada iText dengan MTE. Ni iText bulan Mei. Dia tarikh lebih kurang tu je, 21, 23, 22, 24 macam tu. Ini USIM, ini nama dia international tapi dia bukan dalam Myra, dia tidak jadi national walaupun dia international ya. Tapi dalam dia punya markah lah. Ini USEL. Ini Korea ni lah. Yang ni yang terkejut dia USEL. Berasa tak ada masuk dalam Myra, sedih kot kan? Tak masuk dalam Myra, kau menyediakan. Mungkin kena propose ke VC supaya tambah. Jadi kadang-kadang list tu manusia yang buat, tapi kita tak update benda tu kan. Myra tu daripada 2000 berapa tak review kan. Okay. Ini bulan Disember. Ini sambil-sambil kita pergi ni, kita pun pergi Korea kan. Lagi konok lah kan. Kan, ramai tu kan. Kalau susah kan, sekarang ni ada vacation apa macam ke apa. Kita pergi macam sambil-sambil kita pergi ni, kita cari apa package untuk vacation kan. Pulau apa yang raja orang pergi tu? Dia bukan nak pergi ni sangat, dia nak pergi tengok pelakon Korea yang ada kat situ kan. Apa nama pelakon tu lah. Dia nak makan kimchi lah, apa benda lah ke. Tak jumpa lah. Okay, general information dekat sini. Participation. Kat sini ada tulis apa dia ni? Ni standard dia ni sekali dengan bos apa semua dia lah. US 1430 including apa, saya kena check dulu lah VAT apa. Additional nak extra space kena bayar pula ya. Qualification, invention apa semua ni. Dia dah bagi dah. Dia bagi kita satu partition, satu kursi, satu meja. Nak 2 meja kena bayar extra, satu 2 kursi kena bayar, kursi kena bayar. Kapet, ada kapet free, ni tak free lah. Satu ni board, lampu lampu pun kena bayar juga. Elektrik, berkira semua orang Korea ni. Elektrik pun dengan volt pun dia kira kat sini. Lepas tu consultation on commercialization, publicity, reception, macam okay. Tapi dia punya tu kelas lah kan. Bukan macam biasa ni, macam pondok PAH ni. Ada bumbung, lepas tu mahal. Kan, ini open space. Tunggu-tunggu hujan datang, kena hujan basah ni. Tak hujan, tak basah. Ada bumbung.
Okay. Ni sinilah application form apa semua kan. Ni salah satu contoh di Korea. Okay. Kalau British Invention Show, faham ni kan adalah British duit dia kan. Duit dia kalau goreng tu boleh kira lagi duit dia lagi kali dengan berapa pula. Paket. Je dah. Okey, ni senang kan tadi dah habis dah tajuk tu. Dah habis dah pertandingan inovasi peringkat fakulti, universiti, nasional dan international. Okey, sekarang kemudian saya dah share juga tips sikit-sikit secara tak langsung macam mana cara nak masuk, apa yang kena buat. Ini saya cerita produk yang asal lah. Ini produk asal saya lah. Ni produk asal ni PhD. Yang bila saya buat, ni saya masuk mula-mula tak menang apa. Ini ada poster paling bodoh yang saya buat. Saya masuk, lepas tu masa tu UIA baru dia masa tu UIA baru mula benda ni, dia pun tak buat template. Kita buat sendiri, kita berasa pandai dah masa tu. Itu yang paling hebat lah. Kita pun buat tajuk, betul dah tajuk tu. Betul dah, bila buat poster kena ada benda ni. Kena ada benda ni, nama kita punya affiliation kita. Lepas tu kita tempel letak macam tu je. Masa hari pertandingan, kita tak tahu, saya tunggu juri. Sekali seorang juri pun tak datang. Rupanya mungkin juri macam miss dia terlepas kan. Okey? Saya pun balik macam tu je. Okey? Rupanya kalau kita masuk pertandingan, saya design macam ni lah. Ni macam ni, tak macam tu. Masa tu publication pun tak ada lagi. Saja masuk kan. Tak menang apa. Maksudnya masa kita masuk pertandingan, dia ada urus setia. Kita kena pergi tanya urus setia tu. Kalau mesti hantar delegasi, kita tanya berapa juri yang akan datang untuk setiap untuk evaluate setiap produk, setiap meja. Kalau dia kata 2, kena assign officer, kita tanya dah cukup 2. Kena assign. Kalau tak cukup, pergi kejar urus setia tu. Tak cukup satu lagi. Bila tak cukup 2 daripada 2 ataupun 3 daripada 3, kurang 3 ada 2 kan. Kalau bagi dia 3, dia jadi disqualified. Benda tu bagus, tapi kalau kadang-kadang manusia kan, dia buat kadang-kadang dia buat dia punya tu kan, sini berterabur orang masa tu kan. Mesti kan macam pencipta semua masuk kanak-kanak semua sekali, berterabur lari macam anak ajar semua kan. Kita pun masa tu tak ada lah. Kita pula tak apalah, alhamdulillah kita buat. Tawakal ala Allah. Memang tawakal kalah lah. Tawakal tak kena strategi kan. Tapi ni memang ni tak apalah, ni kira ni start daripada sini lah. Tapi lepas tu produk ni sebenarnya saya update lah sikit. Ada yang saya masuk benda yang sama, di mana saya upgrade. Tapi ni poster asal 2010. Maksudnya ini produk daripada PhD. Student PhD, saya lah kan. InsyaAllah ni produk PhD ni dah akhirnya menang Mahir Pencipta. Bukan daripada Grant Drex, bukan daripada Grant FRGS. Yang saya tak menang apa-apa. Okay. Lepas tu kan, orang kata apa kita ni, orang kata apa belajar daripada apa? Kekecewaan silam. Saya masuk UiTM pula. Kan, masuk UiTM. Masa tu cerdik sikit lah. Bila buat poster ni, sambil saya share ni, saya tunjuk macam mana kita nak expose kita punya research and innovation kita dalam satu poster. Okay? Mungkin daripada grant. Kadang buat tak payah grant pun. Contoh nanti saya tunjuk Easy Arabic, tak ada grant pun. Tak ada grant pun. Rasanya saya panggil Ustaz Fedon. Saya ingat macam ni, kita bermula meeting daripada satu bilik tu. Kan? Okay. Maka maksudnya secara umumnya kena ada effect lah juga. Tapi tak boleh macam ni main template je ni. Dia pun belajar juga ni, try and error. Saya nanti ni, saya letak sini ni, saya letak punya supervisor saya. Sekarang dah jadi supervisor dah. Jadi dia sekarang salah seorang director di bawah TNC Academic UiTM. Dulu
daripada VC UiTM dulu Tan Sri Dr. Sahul Hamid, sekarang dah ganti orang, dia bawah tu. Okay, jadi dia ada benda ni, dia ada abstrak, saya letak abstrak sikit, letak ni sikit. Yang penting kan ni, pertandingan macam ni dia nak apa, dia punya potential dia, marketability dia, kan, commercial kan. Kadang-kadang memang dia tanya commercial, boleh jual tak? Tak boleh jual, saya buat benda ni lillah ta'ala. Dia nak juga jual, kita kena cakap boleh jual lah. Kita kena pusing juga supaya boleh jual benda tu. Kan? Okay, strategi. Sebenarnya referen tak payah apa, saya dulu saya ikut orang je, saya tengok orang buat, saya buat. Saya tunjuk kat sebelah kita, kata okey, saya pun okey lah. Referen tak penting, referen tak payah tulis panjang-panjang, kita bukan tulis artikel. Kat bawah ni referen ni 3 dia cukup, yang penting kat sini ialah dia nak apa, publication, journal article, medal yang terdahulu, IP. Yang bawah ni. Okay, di sini ada abstract, ada finance sikit, ada method sikit, ada apa benda. Kepada contoh ni, ini tak perlu ni sebab yang ni method saya letak dalam grafik, jadi tak perlu saya letak dalam wording. Ini sebab Singawan dia buat produk kan, dia buat produk, jadi saya letak dia punya press screen ni. Singawan mungkin dia buat model ke apa ke, mungkin model tu dalam bentuk macam ni, maka dia letakkan dalam bentuk grafik. Yang penting macam mana kita nak compress benda tu dalam satu poster kan, benda tu panjang, berjela, dia pun nak masuk dalam satu poster. Dan maklumat poster biar taklah jadi macam serabut semua duduk situ kan. Jadi dia teratur dan clear. Okay, ni lah, ini dia punya ni. Okay, yang ni menang lah, daripada ni menang silver medal. Tapi ingat pertama lah hidup kan, sebab saya bukan ahli sukan, memang sukan memang saya kalah lah. Saya tidak dilahirkan berbakat untuk menjadi ahli sukan. Rupanya menang medal kot. Ini ke emas ke berapa? Emas ke apa? Silver. Dapat silver. Medal ni asal saya nak cerita medal ni asal tak pernah menang emas. Tak pernah menang emas, sebab tu bila masuk pencipta baru menang emas. Kan, setengah orang itulah nak cerita perjalanan kena rezeki tak sama. Kita tak pernah nak jangka kadang. Masa saya masuk tu saya tak sangka langsung nak menang. Lepas saya masuk tu seronok je. Sebenarnya saya masuk tu bukan nak menang medal. Tujuan saya masuk ialah saya nak tunjuk orang bahasa Arab boleh masuk benda ni. Kalau bahasa Inggeris lagi lah. Supaya bahasa Arab. Saya masuk. Lepas tu saya nak balik lah. Lepas saya juri datang, saya terang-terang. Dia tanya buku. Ni ada. Lepas dia tanya banyak buku. Saya pun goreng dia. Public ni semua ada. Bahasa Melayu, bahasa Inggeris, bahasa Arab. IP ada. Ni artikel lah. Ni satu asal, dua skopus. Ni media dulu, 1, 2, 3, 4, 5. Okay? Lepas tu juri tu 3 orang perempuan, dia gelak-gelak. Dia gelak-gelak macam, dia ni gelak orang kata menganjing ke apa. Dia gelak begitu, saya pun okey dah, habis dah. Habis tak apa, saya pun main Zohor, saya nak balik. Nak balik tiba-tiba orang RMC dia bagi dia telefon kan. Kita dah marah lah, kita tak simpan nombor dia kan. Apa lu wasman dekat kata telefon. Telefon 3 kali. Lepas tu dia message, doktor tolong tunggu menang gol. Saya pun tak sangka kan. Jadi tu perjalanan tu tak sangka kan. Ini Airi, lepas tu masuk Airi ada ubah sikit lah. Cuma poster beza lah. Yang sama. Ini saya masuk Airi ni sebab saya tak puas hati dulu hari saya kalah. Saya tak puas hati kenapa saya boleh kalah, saya boleh menang. Saya masuk juga ni. Jadi saya ubah poster je. Yang ni saya ingatlah menang bronze ke menang silver, tapi poster macam tu lah. Macam Airi ni kadang-kadang template dia macam tu lah, template macam ni kan. Lepas tu Airi tahun depan dia ubah template. Ni media macam ni, media lah. Inilah media macam media lah kan. Macam media sukan ekor. Macam media sukan ekor lah sikit lah. Yang ni USIM. Tapi masa ni dah banyak artikel lain. Masa saya present masa tu dia ada poster. Tapi dah masa tu saya present sekali dengan artikel, saya print. Ni surat IP. Ini presentation dekat conference lah, conference tak gitu kan. Jadi bila juri datang ni
sebenarnya kita dah tulis maklumat tu dekat sini, dekat poster ni. Juri datang macam orang viva lah. Dia tengok, oh mana evidence, show your evidence. Jadi kadang-kadang bila kita masuk benda tu, kadang kita kena buat benda tu 2 kotak. Evidence kita boleh tulis, cuma dia nak kita validate betul tak evidence tu, kita kena bawa lah. Dia petik je. Juri datang sekejap dia tick. Ada. Bila letak markah tu, tu nasiblah, mungkin dia asterisk ke, dia pemurah kan. Jadi 3 orang dia akan ambil average marks daripada 3 orang tu. Okey. Ni pun dia ingatkan dapat emas. Tak dapat emas. Tanya menang bronze je kan. Dapat bronze je, dapat macam mana kan. Yang penting menang. Masa tu bila menang bronze walaupun sedih, pujuk hati. Bronze is better than apa? It's better than never. Okay. Ini new cell ni sebelum new cell ni ni dah okey dah sikit. Maksudnya ni dia agak post dia ni semakin tersusul lah. Ni abstract sini method, sini finding, sini makin banyak dah sini. Ni punya publication buku kan. Ini silver kot. Saya tengok. Silver. Silver. Okey. Inilah. Ini ibu sekalian medal. Saya berjaya dapat medal ni. Orang masyarakat tak ada dalam satu Malaysia ni. Orang Malaysia, bukan saya nak takkan pun, memang tak ada. Kalau menang ni, so kau masuk syurga Firdaus dah lah. Macam kan? Ni ibu sekalian medal. Kalau ibu medal sukan si bola-bola kan, medal. Jadi saya di peringkat fakulti ni, bukan saya ni, Project Rex ni insya-Allah saya akan mentoring ni untuk dapatkan medal ni. Yang medal pencipta. Pencipta ni. 2 ni insya-Allah lah. Tapi itulah, kadang-kadang saya menang pencipta ni. Ini dah menang gold. Lepas tu terlepas saya masuk pula benda ni, saya tanya, mesti pula saya masuk, rupanya boleh masuk. Tapi rupanya saya ingat dah gold, boleh menang gold. Gold tukar jadi bronze. Jelah kita belajar try and error kan. Rupanya satu produk kalau di pangkat nasional, jangan masuk dengan produk yang sama. Saya cuma ceritakan kesilapan saya. Kalau nak masuk, dah masuk pencipta, nak masuk MTE, pangkat nasional, pastikan ada perbezaan. Ini apa beza dia? Saya dah upgrade sikit-sikit. Ceritakan mana benda punya evidence. Saya dah upgrade daripada pencipta dulu, ada saya tambah benda ni. Ataupun ada new publication. Ini memang masuk hidup-hidup sama. Sebab seronok nak masuk je. Dia memang kata apa? Kemaruk kejar medal kan. Tapi tak apalah kan. Dapat juga kan. UAE hantar 12. Ni pun mahal juga bayar ni. Saya tanya tu berapa dia bayar satu bos kan. Tapi menang tak ingat berapa medal, 2, 3 gold. Tapi paling kurang semua menang. Paling kurang menang bronze. Okay? Itulah. Maksudnya kena produk tu biar ada perbezaan. Ni 2 medal lah. Kira saya punya target, maksudnya daripada 3 ni saya dah pernah dapat 2. Dia MTE bercerita dengan iTex. iTex tu saya tak masuk kot. Sebab bila saya tengok iTex ni dia lebih more to teknologi sangat. Terus kalau kita ni macam pure education, tak payahlah. Macam kita main bola lawan Brazil lah kan. Portugal. Okay. Medal ni. Okay. Medal ni kalau ni memang mahal medal ni. Bukan senang nak dapat. Jadi saya simpan dalam saya punya bilik je lah. Kalau kuliah saya nak, kena bayar ke apa. Sebab ni saya masuk yang medal ni, sebab itu saya masuk, saya letak nama saya punya ex-supervisor, nama dia nak juga medal ni. Dia beli medal ni, medal saja, sebab extra medal kan 250. Medal saja. Ni kalau terbelah ni cari gam pun tak ada dah. Okay. Ini lah. Jadi kalau fakulti nak masuk kan, ini ialah salah satu, inilah poster untuk pencipta. Maksudnya fakulti bahasa kita ni ada produk, staff ada research. Okay. Mungkin kalau kita nak masuk, kita buat dulu workshop macam mana nak prepare poster, the best poster.
kita tengok kena improve kat sini ya. Okey. Kemudian poster ni sebenarnya bukan boleh masuk tak sebenarnya seorang, boleh masuk ramai. Jadi sama-sama dapatlah. Kalau main researcher dia main exhibitor lah, kan. Tapi kalau apa ataupun ikut lah, kali ni dia first, ni second kan. Jadi dia ada sini dia punya tajuk dia. Okey, tajuk ni pun satu juga. Saya pun tajuk ni saya berubah walaupun produk dia sama. Kadang-kadang kan for beginners dulu dulu saya buat Arabic online, Arabic panjang sangat. Kadang-kadang kecil kan. Arabic for kadang-kadang tajuk tu dia ada peranan. Contoh dia Arabic for slow learners kan. Nampak lain sikit pada orang kan. Walaupun memang kalau ajar pun dia memang slow pun. Dia tajuk tu sendiri kan. Tapi produk dia sama, yang lain ubah sikit. Produk dia, method dia ni lah. Ni yang penting kat bawah ni. Okey. Dia ada kat sini description dia, method, result and discussion, conclusion, novelty. Cuma kat sini, kat bawah-bawah ni publication apa semua ni kita kena bawa dia punya evidence. Kena bawa lah publication ni. Okey. Lepas kita bawa tu, kita duduk depan tu, juri. Juri lah. Kita kena explain dekat dia. Dia akan terang datang serentak ataupun dia tak datang serentak. Dia datang, lepas tu dia akan tanda. Pastikan dulu dia sign. Dia tanda. Dia tanda dulu, dia tanda. Lepas tu boleh lah. Ini yang latest lah daripada yang asal. Kalau tengok balik yang asal, saya tunjuk balik yang asal. Mana tadi? Dia. Ni yang saya ada. Transformasi selama 5 tahun. Poster. Try and error. Kan? Suka dan duka. Kan daripada sini dia jadi dia improve jadi benda ni. Kan? Tapi saya masuk selepas 2010 yang tak menang medal tu, setiap masuk akan menang. Tak menang cuma berubah warna je lah. Ikut keadaan kaji cuaca. Ada hujan. Rezeki lah kan. Okey. Saya akan tunjukkan produk lain jugalah. Ini produk lah yang Arabic yang saya ambil sabbatical. Dengan ni. Okey, produk Easy Arabic ni dilahirkan sejak lahirnya di UAE. Ni sertifikat asal dia. 3 orang je lah. Ambil 3 orang ni, lepas tu dia berkembang. Macam ni tak ada geran. Saya panggil 3 orang, saya nak masuk IRI. Sebenarnya saya supervise student master dan juga PhD. Bidang saya bidang IT. Bila dia buat, bidang saya ialah design and development, design produk apa semua kan. Bila dia buat thesis, dia akan buat benda tu lah. Dia akan design produk. Student saya wajibkan dia mesti present sebelum siap thesis. Bila dah siap thesis, dia kena present di conference. Dia ada education untuk student, mana dia kena present. Sebenarnya saya akan tolong dia publish dalam jurnal, tukar English ke Arab ke. Kemudian saya satu lagi mesti participate dalam benda ni. KPI saya sendirilah. Okay. Jadi ini bukan student saya, tapi saya nampak potential 2 orang ni. Dan alhamdulillah dia berjaya, 2 orang ni berjaya menaikkan nama fakulti. Ni ada lagi Dr. kamu dah jaga boleh juga. Boleh try lah tu. Ini yang salah, ni tak ada geram apa-apa, ni idea kosong gitu je. Lepas tu ni upgrade lah. Tak apalah. Saya dengan ni menyerahkan hak cipta kepada Uniza lah, tak apalah. Lepas ni dia akan dikembangkan lagi lah. Sekarang ni ada Easy Arabic 2.0 So insyaAllah saya akan tolonglah projek ni untuk masuk upgrade ke pencipta, ke MTE. Dan nampaklah ni bakat yang ada insyaAllah. Dan okey, ni antara projek lain lah. Okey, ini pakai geran. Ini geran RM5,000. Saya cerita ini geran RM5,000. Geran paling murah di UAE sekarang, geran tu dah tak ada. Sebab bukan sebab murah, sebab dia tak ada duit.
Geran UC dah tak ada sekarang ni, dimasukkan tinggal geran FRGL je. Jadi dia ni pakat Garupa dah tak ada geran. Okey. Masih ada. Ha? Visa masih ada. Oh, cuma saya ada. Dah Saya tak ada. 10,000 dia punya vaksin. UAE tak ada. Boleh buka. Lepas tu KPI pula berat kan. Untuk termenung lah sekarang. Ini kita macam ni ialah bidang macam mana saya buat trends bagi apa? Disiplin macam mana design, tak design sangat pun, macam mana bidang pengajaran, macam mana orang bidang bahasa Arab dengan apa punya Islam, dia perlu pada satu dietary of expertise. Macam mana dia nak rujuk pakar, ni dia nak cari ke mana. Kalau dalam buku, dia ada buku hala 7 pengajian Islam, dia ada hala 7 pengajian bahasa. Di bawah majlis dekan bahasa dengan majlis dekan pengajian Islam. Tapi dia ada tak directory, kita nak cari directory ni. Jadi kita letak dalam, saja buat je lah. Cuma platform asal dia dalam WordPress. Dia letak dalam WordPress sebab dia boleh upload apa semua. Tapi je lah, kita pun kadang-kadang bukan kita buka sangat WordPress tu. Dah masuk baru kita update. Bersibuk kan. Ni satu projek lah. Ni tahun lepas ni menang ini menang bronze je, bronze. Ini di Johor tahun lepas. Yang ni ini projek Student Master. Dia ada buat website untuk Arabic for Tourism berdasarkan silibus daripada KPTM. Politek Mara kan. Jadi bila dia buat apa semua tu, student ni kalau kita tak guide, habis tesis macam tu je lah. Dia buat tesis, lepas tu dia hantar kan. Student kita grad kan, dia dapat motorbike tu, dia pun fokus, seronok lah. Ni yang ni daripada projek ni dapat 2 publication. Satu publication dia present dekat ISEL UiTM, ISEL di Sabah, dan publish dalam chapter ebook dalam Springer dari Singapura. Okey. Kemudian ada satu bahasa Arab, satu bahasa Inggeris. Kemudian ni lah dia akan masuk. Jadi penciptaan tak tahu lagi lah. Cuma sekarang ni dia IP, saya minta IP lah. Saya minta lah sikit, saya minta IP bawah UAE untuk masuk menang. Tapi UAE kata tak ada duit. Saya pun tak apalah, tak ada duit, tak macam mana. Tak apply lah. Tapi dari segi tu boleh menang lah. Cuma ni produk dia. Dan nampak gayanya projek ni, walaupun projek ni dia di bawah, sebab asalnya bawah department saya, tapi student ni dah jadi staff, dia baru dapat jadi staff USAS. So lepas ni saya tukarkan nama dia je lah. Dia lah pemilik tunggal lah, pemilik asal. Jadi IP dapat ke USAS lah. Dia buat benda yang agak baru. Biasa orang buat modul yang buku kan, tapi dia buat modul ni agak modul yang lebih macam website. Jadi saya minta dapat IP USAS lah. Kemudian ada lagi yang lain-lain on the way lah. On the way ada produk lain. Yang ni tak ada geran, ni memang tak ada geran. Ni geran RM5,000, ni tak ada geran. Okey, macam tadi lah. So sekarang ni rancangan fakulti sendiri lah kan. Antara saya dah share tadi kan, bila kita nak masuk tu, produk kita dah ada, tesis kita dah ada, kita dah tukar jadi poster. Tapi apa ni kita kena ni antara dokumen yang akan support untuk increase kita punya potential untuk menang. Conference paper, public article, chapter ebook kan. Tak kira lah bahasa boleh terima je, buku kan, kalau ada buku pula. IP ni markah paling tinggi lah, pattern susah. Pattern yang start dengan IP dulu, dengan pergi pattern lagi. Start dengan IP dulu, lepas tu baru minta pattern. Okay, media itulah, lepas tu tawakal Allah Soalan ni share je lah. Banyak orang fail, share lah kan? Itulah failure kan. Kadang-kadang kita masa-masa kita kalah, tapi kita fail. Tapi kita fail, kita belajar. Kita ni balik, kita cari balik kat mana kita punya punca. Kita improve. Improve. Tak ada lah.